Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahabudin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Sahabat-sahabat, sekarang saya di MSA Convention Center. Sekarang kita ada pesta buku antarabangsa Selangor yang diadakan pada 1 hari bulan Disember dan akan berakhir pada hari esok, iaitu 10 hari bulan Disember. Dan saya ajak anda untuk bersama-sama datang ke sini untuk kita banyak buku-buku yang best ada dekat sini, insya-Allah. Dan kita pun ada booth dekat sini N10. Naik tingkat 1 terus hanya masuk ke dalam dewan dan pergi ke N10 dekat dengan nukilan Biruni dekat situ, tak jauh daripada PTS dan sebagainya lah. Jadi mungkin kita boleh sembang-sembang, nak beli buku pun boleh, tak ada masalah, insya-Allah. Dan mungkin kita dapat ambil manfaat lah. Banyak buku-buku dekat sini dan saya ajak anda untuk sama-sama, insya-Allah. Sahabat-sahabat, baru-baru ni keluar satu kenyataan daripada Ustaz Fahrul Muhammad Joy yang mengatakan bahawa kalau ada barang dekat rumah tu tak pakai lebih daripada 40 hari, nanti kita akan dihisap oleh Allah SWT sebanyak 40 hari, lebih kurang macam itulah. Nanti akan dihisap oleh Allah Ta'ala lah barang-barang berkenaan. Maksudnya ada efek kalau kita simpan satu barang lebih 40 hari. Dan kemudian Kapten Hafiz Firdaus dia keluarkan satu kenyataan untuk mengkritik kenyataan daripada Ustaz Fahrul Muhammad Joy berkenaan. Dan menariknya, dalam kritikan-kritikan berkenaan dia tidak menyentuh peribadi langsung, tetapi Ustaz Fahrul Muhammad Joy dalam video reaction kepada beliau itu, kepada kenyataan beliau berkenaan, dia sendiri telah pergi ke YouTube berkenaan dan juga telah beri kenyataan meminta maaf terhadap kekhilafan berkenaan, dan dia sendiri pun kata bahawa apa yang dia sebutkan itu tiada hujah daripada Al-Quran maupun hadis Nabi SAW. Sahabat-sahabat, saya nak sebut dekat sini, saya sebutkan namanya, saya sebutkan peristiwanya kerana ia adalah satu perkara yang penting dan perlu diberikan pujian. Kerana kita sekarang ni mempunyai pelbagai ketandusan. Selain daripada ketandusan ilmu, kita ada satu lagi masalah, iaitu ketandusan akhlak. Kita ada masalah daripada ketandusan keegoan daripada agamawan yang saya rasa cukup-cukup tidak patut. Ramai daripada kalangan agamawan kita main cakap ikut lepas saja. Main cakap ikut suka hati saja. Dah ada cakap ikut suka hati, lepas tu tak nak bertanggungjawab pula atas apa yang dia sebutkan. Sedangkan Allah Ta'ala dah ingatkan kepada kita dalam banyak firman Allah Ta'ala, dan juga Nabi SAW juga ingatkan kita dalam banyak hadis. Dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 36 yang saya selalu sangat baca. Ba'da a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilm, innas sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Jangan kamu sebut apa yang kamu tidak ada pengetahuan berkaitan tentangnya, kerana pendengaran, penglihatan dan jantung hati kamu semuanya akan dipersoalkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tak boleh kita sebut tentang perkara ghaib. La ya'lamu man fis samawati wal ard al-ghaiba illa Allah. Tidak ada yang mengetahui tentang perkara ghaib. Sama ada dia duduk atas langit ataupun dia duduk kat atas bumi, dia tak tahu tentang perkara ghaib melainkan Allah. Kerana perkara ghaib ni hak eksklusif Allah. Bahkan Nabi SAW sendiri pun tidak mengetahui perkara ghaib dengan diri dia sendiri. Dia tak tahu. Dia Muhammad, Nabi SAW, dengan kerana Muhammad dia tahu perkara ghaib? Tidak. Tetapi dia tahu perkara ghaib disebabkan Allah Ta'ala memberitahu kepadanya tentang perkara ghaib. Sebagai contoh, Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi SAW, apabila dia difitnah berzina dengan Safwan ibn Mu'attal di dalam satu peperangan Muraisi atau seumpama dengannya, dalam satu peperangan balik daripada perang berkenaan, dia difitnah. Dalam tempoh 1 bulan tak turun wahyu, Nabi SAW tidak berikan apa-apa kenyataan. Kita kata sebab apa Nabi tak berikan apa-apa kenyataan? Disebabkan Nabi tidak tahu benar ataupun tidak perbuatan berkenaan, ataupun benar ataupun tidak Aisyah isteri baginda berzina dengan Safwan ibn Mu'attal. Dia tidak tahu kerana ini perkara yang ghaib, perkara yang tersembunyi daripada penglihatan daripada ramai orang. Orang tak tahu. Boleh jadi betul, boleh jadi tidak betul. Tetapi akhirnya Allah Ta'ala turunkan ayat Al-Quran dalam surah An-Nur, lebih kurang dalam 10 ayat, nak cerita berkaitan tentang bersihnya Aisyah dalam keadaan dia tidak berzina dengan Safwan ibn Mu'attal. Safwan itu pun orang yang baik, dan Aisyah radhiyallahu anha juga
termasuk dalam ummahatul mukminin yang terbaik. Jadi itu menunjukkan bahawa Nabi SAW sendiri tidak mengetahui perkara ghaib. Jadi daripada peristiwa-peristiwa berkenaan, kita sendiri ustaz-ustaz dan ustazah-ustazah tak bolehlah kita ni duk pergi sebut satu benda berkaitan tentang perkara ghaib, kita main lepas saja. Tapi kita tahu ada satu hadis Nabi SAW disebut kullu bani adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam ada melakukan kesilapan. Pasti akan ada kesilapan jika dia disebut sebagai manusia, human. Dia pasti ada kesilapan yang dia akan lakukan. Tetapi Nabi SAW dah sebut di situ wa khairul khata'in at-tawwabun. Orang yang terbaik dalam kategori orang yang buat silap tu adalah orang yang bertaubat. Manusia semua buat silap. Tak ada manusia yang tak buat silap. Bahkan para anbiya juga melakukan kesilapan. Tetapi beza di antara orang yang buat silap adalah dia bertaubat apabila dia melakukan kesilapan. Tapi para anbiya dia tidak buat dosa. Itu beza di antara orang biasa dengan anbiya. Para nabi ni dia tak buat dosa. Buat dosa dan buat silap tak sama. Dosa ni kita kata buat maksiat. Kalau buat silap ni dia tidak semestinya ada kaitan dengan kemaksiatan. Boleh jadi dia tersilap melakukan sesuatu, tersilap memilih jalan. Dalam keadaan dia bukan nak derhaka kepada Tuhan. Jadi ini perkara yang biasa yang berlaku. Tetapi kita nak kata bahawa agamawan kita seperti Ustaz Fahrul Muhammad Joy, kita kena berikan kredit kepada beliau. Kita perlu untuk memuji perbuatan beliau dan kita minta kepada semua ustaz-ustaz kita jujur dalam bab ni. Kalau kita melakukan kesilapan, termasuk diri saya, kalau kita melakukan kesilapan, kita betulkan kesilapan itu, ataupun kalau perlu untuk minta maaf, kita minta maaf. Kalau tak perlu minta maaf tapi perlu untuk betulkan kenyataan, kita betulkan kenyataan. Kalau tidak ada dalil daripada Quran dan Sunnah, kita sebut. Sebab orang ramai, mereka ni tak tahu. Jadi mereka beranggapan apa yang ustaz-ustazah kita sebut itu telah dilakukan semak imbang dulu. Maksudnya dah dibuat check and balance. Dia ingat ustaz-ustazah ni kan tahu Quran, tahu hadis, tahu bahasa Arab. Pastilah ustaz-ustazah ni dah buat semakan terlebih dahulu. Jadi yang hakikat sebenarnya tidak begitu. Tak semestinya ustaz dan ustazah dia buat semakan. Kadang-kadang mungkin dia sebutkan apa yang orang dah sebut. Kadang dia sebut apa yang ramai orang duk sebut daripada kecil dulu. Kemudian dia sebut balik. Jadi kadang-kadang mungkin dia sebut tu okey, kadang-kadang dia sebut tu tak okey. Jadi bila tak okey, kita perlu betulkan kenyataan. Dan jangan takut. Kalau kita betulkan kenyataan, itu bukan menandakan kita ni adalah seorang yang teruk ke, seorang yang tak elok ke, ataupun nanti followers kita lari dan sebagainya. Tidak. Itu menunjukkan bahawa kita ada kejujuran. Orang nak cari tok guru, dia kan ada sifat kejujuran tu. Sebab tu sifat nak cari, kita nak jadikan dia sebagai tok guru tu ada dua. Yang pertama, mestilah seorang itu dia ni orang yang jujur, tak buat penipuan lah. Yang kedua adalah orang yang ada ilmu. Jadi orang yang ada ilmu saja tak boleh. Kita kena ambil ilmu daripada orang yang ada ilmu dan orang yang jujur. Kalau dia tak jujur, dia kelentong kita, kemudian kita pun tak tahu menentang apa dia sebut. Itu akan jadi masalah kita kemudian. Sahabat-sahabat, kita sebenarnya bila sebut tentang isu-isu agama, kita perlu pastikan data dan juga fakta. Sehingga Nabi SAW selalu ingatkan kita, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang bohong atas nama aku secara sengaja, maka tempatnya adalah di dalam api neraka. Hadis ini adalah hadis yang mutawatir. Maksudnya hadis ini memang paling sahih sekali lah. Hadis yang paling sahih. Bahkan ada 70 hingga 80 sahabat Nabi meriwayatkan hadis ini. Maksudnya diriwayatkan hadis ini dalam bentuk yang ramai orang cerita benda ni daripada Nabi SAW. Menunjukkan hadis itu adalah hadis yang cukup kuat. Dia sebut jangan tipu atas nama Nabi dengan sengaja, kalau tak tempahan kat dalam api neraka. Zaman kita duduk pada hari ni tak sebut nama Nabi, tak pergi sandar kepada Nabi, tapi pergi sebut tentang agama tanpa pergi sandar kepada Nabi SAW. Ini juga lagi berat daripada hang sandak kepada Nabi SAW. Kalau hang sandak kepada Nabi, hang mungkin rasa bahawa hang tak ada credibility untuk nak sebut bab agama, lalu hang pergi sandak kepada Nabi SAW. Tetapi ada orang yang lebih kuajak. Dia sandak kepada agama, tak sandak kepada Nabi, tapi melakukan pembohongan. Ini adalah satu perkara yang berbahaya dan ia berlaku banyak dalam tempat kita. Kita kena berhati-hati. Wallahu ta'ala alam, sahabat. Saya berharap peristiwa ini cukup bagus dan perlu diambil iktibar oleh para asatizah kita. Saya juga mengambil iktibar daripada peristiwa ini. Wallahu ta'ala alam.
Sekali lagi saya jemput sahabat-sahabat untuk datang ke Pesta Buku Antarabangsa Pesta Buku Antarabangsa Selangor yang bertempat di MBSA Convention Center. Jumpa saya di N10 insya-Allah esok last. Jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.